Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Jadi alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini atas taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama berkumpul di masjid yang indah tu, Masjid Tamak Sukma. Jadi ditambah lagi kemeriahan ataupun keceriaan masjid yang baru dirasmikan. Jadi dengan kehadiran seorang tokoh ulama kita di Malaysia, iaitu Maulana Muhammad Ihsan bin Abu Bakar. Jadi sebelum saya menyerahkan kepada Maulana untuk meneruskan kuliah beliau pada malam ini, ingin saya memperkenalkan sedikit latar belakang beliau lah, insya-Allah. Jadi Maulana Muhammad Ihsan bin Abu Bakar dilahirkan di Pulau Pinang. Beliau mahir dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Arab dan bahasa Urdu. Jadi tak heranlah kerana beliau kalau kita lihat latar belakang pengajian beliau, pernah menuntut di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, Jawa Timur, Indonesia, pengajian alim. Kemudian melanjutkan pengajian beliau di Darul Ulum Zakaria, Johannesburg, Afrika Selatan, dalam pengajian alim dan hadis. Dan beliau pernah mengajar di Madrasah Tahfizul Quran Al-Muttaqin, Sungai Besi, Kuala Lumpur, di Madrasah Tahfiz Al-Ukhuwah, Petaring Jaya, pernah mengajar di Darul Ulum Al-Munawwarah, Damansara, Selangor. Dan kini beliau adalah ketua bahagian pengajian kitab alim di Madrasah Tahfiz Miftahul Ulum Hululangan, Selangor. Selain daripada itu, beliau juga seorang tenaga pengajar pengajian kitab alim dalam bidang tauhid, fiqh, tasawuf, hadis dan tafsir di madrasah yang sama, dan penceramah bertauliah di Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan juga di Sarawak. Jadi kalau dalam bidang akidah, tokoh yang beliau adalah salah satu tokoh di dalam bidang akidah, bidang tauhid, dan kita sangat beruntung beliau dapat meluangkan masa bersama dengan kita. Dan pengajian ini, daurah ini adalah secara bulanan. Jadi sekali dalam sebulan beliau akan hadir, insya-Allah, pada malam kuliah maghrib, dan pada esok harinya kuliah duha lah, boleh kita katakan kuliah duha, daripada pukul 8 hingga pukul 11, insya-Allah, lebih kurang. Dan pengajian adalah secara berkitab. Jadi saya rasa itu sahaja yang boleh saya kongsikan. Banyak lagi sebenarnya kalau kita nak sumbangan Maulana Muhammad Ihsan, tapi insya-Allah kita akan kenal lagi dan lagi lah sedikit, insya-Allah. Dan yang penting apa yang beliau nak sampaikan kepada kita, mudah-mudahan akan memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan kepada Maulana untuk meneruskan kuliah beliau seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa
ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat dan kasih sayangnya masih lagi memberikan kita taufik, iaitu kemampuan untuk kita melaksanakan segala kewajipan kita dan kebaikan. Alhamdulillah, sebentar tadi kita dah dapat melaksanakan kewajipan kita solat fardu maghrib secara berjemaah, dan insya-Allah sementara kita menunggu solat fardu isya, kita akan mulakanlah sebuah pengajian yang berkaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan insya-Allah lah program ini mungkin akan diteruskan secara bulanan. Cuma bulan depan tak adalah, yang lepas kita raya. Bulan lepas raya insya-Allah tersambung. Jadi sebelum saya mulakan, pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Ihsan, mewakili Majlis Agama Islam Sarawak dan juga barisan-barisan ulama di Persatuan Ulama Sarawak yang sudilah menjemput saya untuk datang ke Kuching ni untuk sama-sama kita berkongsi ilmu insya-Allah. Begitu juga ahli jawatan kuasa masjid lah yang baru ni, dengan cerita baru sangat lah. Ini satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala lah. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, so terima kasih banyak kerana sudi hadir lah. Walaupun rasanya tak ada seorang pun kenal saya, kenal seorang dua je pun, tapi insya-Allah lah ini kehendak Allah Ta'ala. Saya pun tak tahu kenapa dipilih. Banyak lagi ulama-ulama yang lebih layak lagi lah, tapi kehendak Allah, kita terima je lah. InsyaAllah kita akan berkongsi ilmu khususnya dalam bab akidah. Jadi sebelum kita mulakan, sama-sama kita buka dulu dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. InsyaAllah pengajian kita akan menggunakan kitab, dan kitabnya yang dikarang oleh salah seorang sahabat saya juga, Al-Fadhil Ustaz Raja Ahmad Mukhlis, yang mengambil jurusan akidah di Universiti Al-Azhar, Mesir. Dan kalau nak dapatkan kitab, insyaAllah boleh berjumpa dengan pihak yang menguruskan lah, yang masjid insyaAllah. Tapi malam ni mungkin kita mukaddimah dulu lah, kita berkenalan dulu insyaAllah. Bila kita sebut akidah ahli sunnah wal jamaah, maka di sebalik perkataan itu ada satu penjelasan yang luas lah. Kenapa kita perlu belajar akidah ahli sunnah wal jamaah? Tuan-tuan, akidah dah okey ke belum? Dah tentulah dah okey, betul? Jadi kebanyakan masyarakat bila dia dengar pengajian akidah, so kurang sambutan lah. Baik di Semenanjung pun sama.
Sebab apa? Kebanyakannya fikir kami dah iman, dah beriman, dah Islam, dah okey dah, nak belajar apa lagi? Betul? Takkan tak settle lagi kot akidah, kena belajar lagi ke? Bukan sekolah rendah dulu dah selesai ke? Betul tak? Sebab tu kadang-kadang kurang mendapat sambutan. Biasanya kalau pengajian fiqah, pengajian tasawuf ke hadis, ramai hadir. Tapi di sini pun alhamdulillah ramai ni. Semenanjung pun tak ramai macam ni. Tak tahulah, jangan bulan ni je. Mudah-mudahan sepanjang pengajian makin bertambah lah, jangan makin berkurang pula. Masjid baru lah tu. Jadi sebenarnya bila orang tu dia belajar fiqah misalnya kan, so dia nak tahu apakah amalan-amalan yang bila dia buat dia akan dapat pahala. Dia nak sempurnakan sembahyang dia. Kadang-kadang ada cabang-cabang hukum dalam solat yang belum dia tahu. Dia nak belajar, dia nak sempurnakan solat dia, atau puasa dia, atau zakat dia, dan yang lain-lain. Tapi dalam akidah nak buat apa lagi? Dah beriman pada Allah, beriman pada malaikat, cukup lah. Beriman pada rukun iman yang 6, nak tambah apa lagi? Itu yang kadang-kadang tersilapnya kat situ. Sebenarnya dalam akidah itu sendiri pun sama je macam fiqah, sama je macam hadis, tafsir dan lain-lain. Dia ada cabang-cabang ilmu akidah yang mana kalau kita i'tiqad, kita dapat pahala. Kita i'tiqad akan perkara tersebut, kita akan dapat pahala. Dan dia lagi mudah daripada fiqah, tak payah buat apa pun, i'tiqad je, percaya saja, beriman saja. Lebih mudah daripada fiqah tu sendiri. Fiqah kita belajar, kadang-kadang kita malas, tak buat pun. Maksudnya yang basic-basic tu kita buat lah. Yang detail-detail, yang terperinci tu kadang-kadang kita nak buat. Tengoklah kalau rajin buat. Kalau kadang-kadang malas, kita tinggal juga. Sebab dia perlu kepada praktikal, perlu kepada pengamalan, perlu masa. Tapi kalau akidah ni mudah aja sebenarnya. Perlu i'tiqad je. Perlu i'tiqad. Semakin banyak kita i'tiqad dalam hati kita, semakin banyak pahala kita dapat. Dia cabang-cabang akidah ni sebenarnya lebih luas daripada cabang fiqah sebenarnya. Jadi contohnya beriman kepada Allah. Apa makna beriman kepada Allah? Di situ saja kalau nak hurai sampai mati tak habis belajar. Setiap perkara yang berkaitan dengan Allah sahaja kita i'tiqad, dapat pahala. Mudah, tak payah praktikal apa pun. I'tiqad, benarkan dalam hati, percaya dalam hati. Jadi kalau kita berpada dengan aku dah beriman dah akidah dah sah, cukuplah, nak belajar apa lagi? Rugilah. Sebab kita buat amalan fiqah misalnya, semayang, puasa, zakat, haji, zikir, Quran dan sebagainya, nak tambahkan pahala kan? Betul? Nak dapat syurga yang tinggi tak? Tapi bukan itu sahaja. Dalam akidah pun kita boleh tambahkan pahala kita, tambahkan darjat kita di syurga. Dan dia tak susah mana pun, perlu i'tiqad saja. Boleh insyaAllah Okey. Bila kita sebut akidah, apa itu akidah? Akidah itu nanti dalam kitab ni dia akan hurailah semua sekali. Ni saya cerita ringkasan dia lah insyaAllah. Akidah ni yang dimaksudkan akidah itu ialah mu'taqad, iaitu perkara-perkara yang wajib kita i'tiqadkan. Aqidatun, dia ikut wazan fa'ilatun, iaitu sifat musyabbahah dalam ilmu saraf dengan makna isim maf'ul, iaitu mu'taqad, perkara-perkara yang diiktikadkan. So bila kita belajar ilmu akidah, berarti belajar ilmu tentang perkara-perkara yang wajib kita iktikadkan ataupun sunat pun ada jugalah. Kita apakah perkara yang wajib kita iktikadkan dan juga yang sunat kita iktikadkan.
Dan boleh kata kebanyakan perkara akidah ni dia adalah realiti. Dia adalah realiti berbanding dengan fiqh. Fiqh ni tuntutan. Fiqh ada satu tuntutan. Tapi kalau akidah ni dia realiti. Tahu realiti ya? Bukan fantasi. Dia ada realiti dan dia ada fantasi. Benda yang nyata. Contohnya Allah wujud. Allah wujud itu realiti. Sama ada Quran bagi tahu ke, Quran tak bagi tahu ke, Rasul diutuskan untuk bagi tahu ke atau tidak, atau seluruh manusia tak percaya pun Allah wujud misalnya, Allah tetap wujud. Allah tetap wujud. Dia tetap esa, tetap satu. Itu realiti. Dia bukan bergantung kepada Quran bagi tahu baru Allah wujud. Bila Quran tak bagi tahu Allah tak wujud lah. Macam tu kan? Bila Quran tak kata, Quran tak diturunkan, nabi-nabi, rasul-rasul tak diutuskan, tak bagi tahu tentang Allah wujud, berarti Allah tak wujud lah. Macam tu kan? Tak. Ataupun nabi-nabi bagi tahu, kitab-kitab diturunkan cerita kata Allah wujud, Allah satu, Allah esa, Allah Maha Kuasa, tak ada seorang pun percaya. Contohlah. Habis itu Allah tu tak wujud lah. Kewujudan Allah tu bergantung kepada manusia percaya bahawa Allah wujud. Manusia tak percaya Allah tak wujud. Macam tu ke? Ha? Tak. Akidah ni realiti, nyata. Kalau sembahyang, contoh sembahyang fiqh. Kalau Al-Quran tak diturunkan, tak suruh kita sembahyang, ada ke tak ada sembahyang? Tak ada sembahyang. Ataupun Quran suruh sembahyang tapi seorang pun tak sembahyang, ada ke sembahyang? Ada ke tak ada sembahyang tu? Tak ada. Seorang pun tak sembahyang. Sebab dia satu tuntutan. Bila kita sembahyang, barulah ada sembahyang tu. Bila kita puasa, barulah ada puasa tu. Betul? So akidah ni beza dengan fiqh. Akidah ni realiti. Satu dunia tak percaya pun, satu dunia tak i'tiqad pun, Allah tetap wujud. Allah satu, Maha Kuasa, pencipta langit bumi, pemberi rezeki dan sebagainya. So kita belajar akidah ni, kita belajar realiti. Benda yang nyata, benda yang realiti, benda yang hak, benda yang benar. Jadi itu beza antara akidah dengan fiqh. Dan akidah ini untuk seluruh manusia. Akidah ni untuk seluruh manusia. Kalau fiqh ni untuk orang Islam je. Betul tak? Fiqh ni untuk orang Islam sahaja. Akidah ni seluruh manusia. Seluruh manusia ni Allah cipta. Makhluk dia, hamba dia. So dia kena tunduk beriman kepada Allah, kena akui, kena i'tiqadkan bahawa tiada Tuhan selain Allah. Kalau dia tak i'tiqad, tu neraka selama-lamanya. Kalau fiqh, kalau orang tu tak semayang misalnya, paling pun berdosa lah, takkan kekal dalam neraka. Ni bukan saya nak rendahkan fiqh, bukan nak suruh tak semayang. Ni nak bagi tahu perbezaan antara akidah dengan fiqh. Perbezaan dia. So akidah ni dia memberitahu kita perkara yang nyata, yang real, yang walaupun kita kata benda tu belum berlaku misalnya kan. Kalau akidah tu realiti, maknanya kiamat belum berlaku lagi kan. So bukan realiti, tak. Realiti yang pasti akan berlaku. Bila dalam ilmu Allah ia berlaku, maka pasti akan berlaku. Cuma dia belum berlaku saja. Tapi syurga neraka wujud dah. Syurga neraka dah wujud. Yang belum berlaku tu kiamat, mahsyar, mizan, itu hisab, tu belum berlaku, tapi pasti akan berlaku. Realiti yang pasti akan berlaku. Dan banyak lagi perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah. So kalau kita belajar, kita akan bertambahlah ilmu kita terhadap akidah itu, ataupun setiap cabang daripada rukun iman itu akan bertambahlah ilmu kita. Dan bila kita i'tiqadkan, kita akan dapat pahala. Boleh? Boleh insyaAllah
Okey. Kemudian yang kedua, akidah ini dia membezakan antara seseorang itu sama dia dihukumi sebagai orang beriman Islam ataupun bukan. Akidah. Jadi ada perkara-perkara akidah. Apabila seseorang itu dia beriktikad, dia percaya, dia berpegang, dia benarkan dalam hati dia, maka dia akan dihukumi sebagai orang yang beriman ataupun orang Islam. Dan apa kesan dia? Dia terselamat daripada kekal dalam neraka selama-lamanya. Orang yang bukan Islam, yang tidak beriman, tidak percaya kepada rukun iman yang 6, mereka ni walaupun di dunia kaya raya, sihat walafiat, bijak pandai, millionaire, billionaire, trillionaire, tapi sayangnya di akhirat nanti neraka selama-lamanya. Bijak macam mana pun, kaya macam mana pun, handsome macam mana pun, tapi apa gunanya kalau last sekali masuk neraka selama-lamanya. Ini akidah. Ini akidah. Jadi ada beberapa perkara yang perlu kita pelajari dan kita kena tasdikkan, kena i'tiqadkan, kena percaya, kena yakin dalam hati kita, yang mana menyebabkan kita ini dihukumi sebagai orang beriman atau Islam dan kita akan selamat daripada kekal dalam neraka selama-lamanya. Walaupun mungkin orang tu dia tak semayang, mungkin dia tak puasa, mungkin dia buat maksiat, tapi dia masih beriman. Tapi ingatlah, iman itu ketika mati. Mana dibawa keimanan tu ketika dia sakaratul maut tu, dia masih lagi bawa keimanan dia lah. Maka di situlah dia, apabila dia berpindah ke alam akhirat, walaupun dia seorang pendosa macam mana sekalipun, dalam hadis sahih Bukhari Muslim, fi qalbihi misqala dzarratin minal iman, dalam hati dia ada iman sebesar zarrah. Zarrah ni habuk-habuk yang terbang kat udara tu, yang kecil. Ma amila khairan qattu, ma amila khairan qattu, tak pernah buat satu kebaikan pun di dunia, tapi masih ada iman sebesar zarrah je dalam hati dia. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Dia akan dikeluarkan daripada neraka. Dia orang yang terakhir sekali lah. Hadis ni Nabi cerita orang yang terakhir sekali dikeluarkan daripada neraka setelah satu tempoh yang lama lah dia dibakar dalam neraka, sampai jasad dia rentung macam arang, hitam macam arang. Dikeluarkan, kemudian dimandikan di Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Akan tumbuh jasad dia yang baru, yang hitam legam tadi berubah jadi jasad seperti Nabi kata permata lu'lu'. Tahu permata lu'lu'? Saya pun tak tahu. Sejenis batu permata lah. Boleh Google. Sekarang ni senangnya, tulis type je, keluar nanti gambar. Jasad dia seolah-olah tumbuh baru, jasadnya seperti permata lu'lu'. Bukan yang macam sekarang ni. Ini jasad dunia. Jasad seperti permata lu'lu', tu tak tahu nak cakap macam mana lah. Dan Allah, panjang hadis dia, ringkasnya Allah bagi dia syurga 10 kali dunia. Allah bagi dia syurga 10 kali dunia. Iman sebesar zarrah, tak buat satu kebaikan pun kat dunia, Allah bagi syurga 10 kali dunia. Itu nilai akidah, nilai iman, nilai akidah. Habis tu yang semayang maghrib, kuliah maghrib, semayang isyak, tak tahulah besar berapa ratus kali ganda dunia syurga dapat. Itu nilai akidah. Okey, jadi kalau boleh kita tak nak lah kan masuk syurga langsung, masuk neraka langsung, tak. Dari sudut akidah kita kena tahu apakah akidah-akidah yang mana akan menyebabkan kita terselamat daripada neraka dan kita dianggap sebagai orang yang Islam, yang beriman. Kemudian yang kedua,
Selain daripada akidah Islam, dia ada satu lagi, akidah Islam versi ahli sunnah wal jamaah. Dia asalnya zaman Nabi satu je, akidah Islam. Selain daripada Islam, musyrikin atau Yahudi, Nasrani atau munafikin, itu je. Tapi setelah zaman Nabi wafat, sahabat masih lagi hidup ni. Panjang cerita sejarah ni. Seringkas Zaman Sayyidina Ali radhiyallahu taala semua tahu kan peristiwa peperangan Siffin, perang Jamal berlaku, pertembungan antara umat Islam. Di situ akhirnya muncul satu kelompok yang namanya Khawarij. Kemudian Syiah. Ini dua kelompok yang mula-mula sekali terkeluar daripada landasan asal Islam itu, tapi dia masih Islam. Masih Islam, semayang, puasa, zakat, syahadah semua. Cuma ada beberapa perkara, beberapa sudut yang mereka ni menyalahi mainstream umat Islam ketika itu. Tapi bahkan dia klaim kata dia sajalah yang Islam, selain dia semua kafir. Ini Khawarij. Panjang cerita, saya nak cerita tak sempat. Nanti pelan-pelan selit-selit kita cerita nanti bila ada masa, insya-Allah. Tuan-tuan boleh baca buku sejarah lah, buku sejarah Islam. Puak yang pertama sekali keluar Khawarij, Islam, tapi dah terkeluar daripada apa yang dipegang oleh Nabi dan sahabat. Tak semualah, ada beberapa perkara tu dia menyalahi. Kemudian Syiah, tuan-tuan pun tahu lah, kalau sebut Syiah tuan-tuan tahu sendirilah. Dan bukan itu saja, lepas tu muncul lagi pula Qadariyah. Ada masalah dalam bab takdir, dia petikaikan takdir, qada dan qadar. Lepas tu ada pasangan dia pula Jabariyah. Lepas tu ada pula yang cuba nak tengah-tengah, Mu'tazilah. Itu dari sudut takdir. Dan sebenarnya bukan takdir sajalah, banyak lagi yang lain-lain. Kemudian dari sudut zat Allah, sifat Allah, ini pun pecah juga. Ada yang sampai tahap menjisimkan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk. Ini keluarlah Mujassimah, Musyabbihah. Lepas tu macam-macam lagi lah. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sendiri kata, sataftariqu ummati ala salasatin wa sab'ina firqatan. Ala salasin wa sab'ina firqatan. Umatku akan berpecah kepada 73 kelompok. Kulluhum finnar, semua masuk neraka, illa firqatan wahidah, kecuali satu kelompok saja. 72 semua masuk neraka kecuali satu. Qila man ya Rasulullah, sahabat tanya siapa yang satu yang selamat tu? Nabi kata ma ana alaihi wa ashabi, mereka yang berpegang kepada apa yang aku dan sahabat-sahabatku berpegang. Aku sunnah, sahabat-sahabatku jamaah. So isyarah kepada ahli sunnah wal jamaah. Okay, ulama kata hadis ini, ada ulama buat tesis PhD lah tentang hadis ni saja. Hadis ni saja dia buat tesis PhD. Sanad dia sahih tak sahih, riwayat pun semua okey. Tapi kita tak boleh tolak lah hadis ni. Kalau katakanlah dhaif sekalipun, jadi nyata, betul? Tak jadi ke? Semua Islam bersatu ke? Semua tahu, semua Syiah semua tahu kan? Semua kelompok-kelompok tu dah berlaku nyata, jadi. Nabi sebut, tak jadi lagi. Nabi sebutkan benda yang akan datang. Sejarah menunjukkan memang hadis tu benar lah. Kalau lihat, tak perlu tengok sanad dah lah. Dah benda tu dah nyata, dah betul, dah jadi. Jadi bila Nabi kata tu ummati, maka ulama cuba bahalah apa yang Nabi maksud. Kata Nabi kata sataftariqu ummati, umatku telah berpecah. So apa maksud umat? Boleh kita kata setiap Nabi bila dia diutuskan, kaum yang ada pada masa itu telah umat dia. So ulama kata sebenarnya ada dua jenis umat. Satu dipanggil umat dakwah, umat yang perlu didakwahkan kepada Islam. Yang kedua umat ijabah,
yang sudah menerima Islam. So ulama kata Nabi maksudkan umatku ini yang dah menerima Islam ke yang belum lagi, yang berpecah sampai 73 ni. So ulama kata yang dah menerima Islam. Sebab sejarah bukti, terbukti dia orang Islam. Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, dia orang semua syahadah, puasa, semayang, puasa, zakat semua. Dia bukan pecahan tu, bukan Islam. Dalam Islam sendiri pecah, berpecah. Jadi lepas tu Nabi katakan kulluhum finnar, semuanya masuk neraka. Adakah masuk neraka selama-lamanya ke, atau masuk neraka sekejap ataupun sementara lah, tak selama-lamanya. So ulama bahas kata kalaulah kelompok tadi akidah dia menyalahi akidah Islam yang asas, yang basic, maka terkeluar Islam, neraka selama-lamanya. Sebab kita tahu ada sebahagian Syiah yang melampau, yang memang ulama hukumkan, bukan saya hukum, ulama hukumkan kafir. Sebahagian. Tapi sebahagian besar tak. Neraka tak selama-lamanya. Maka perlu ada garis panduan, perlu ada satu ukuran. Apakah akidah-akidah yang menyebabkan seseorang itu terselamat daripada neraka selama-lamanya? Dan yang kedua, terselamat daripada neraka sementara. Betul? Tuan-tuan nak yang selama-lamanya ke nak sementara? Tak nak dua-dua lah Ustaz. Betul? Tak akallah tanya bagi nak yang selama-lamanya ke nak sementara. Dua-dua tak nak, betul? So kalau tak nak dua-dua, kena pilih yang satu tadi lah. Yang satu, iaitu ahli sunnah wal jamaah. Jadi bermakna ada akidah Islam yang mana kalau orang tu dia berpegang, dia masih Islam. Kalau dia menyalahi, dia terkeluar pada Islam, na'udzubillah. Itu proses dia tu nanti kita ceritalah. Dia itu kita boleh dia itu kafir tu. Dia itu bukan Islam, tak boleh. Dia bukan, kita belajar untuk selamatkan akidah kita. Orang lain itu qadi, mufti punya kerja. Bukan kita punya kerja. Saya pun tak boleh hukum ni kafir, ni kafir, tak ada. Kita belajar aja. Apa yang ulama dah azan okey, kita bagi laluan untuk azan dulu insya-Allah. Sambung lepas azan. Belum lagi? Belum okey, handphone tu dia apps dia tercepat. Apa tadi? Lupa dah. Menghukumi orang tu kafir. Habis? Allah. Okey. Kemudian yang kedua, dia Islam tetapi akidah dia itu menyalahi ahli sunnah wal jamaah. Maknanya dia tak akan kekal dalam neraka, tetapi dia akan masuk neraka juga. Sebab Nabi sebut kulluhum finnar. Nabi sebut, bukan saya sebut, bukan ulama sebut, Nabi sini sebut kulluhum finnar. So perlu lagi ada satu lagi garis panduan selain daripada garis panduan akidah Islam yang menyelamatkan orang tu daripada kekal dalam neraka selama-lamanya. Satu lagi garis panduan untuk supaya mengetahui yang mana satu ahli sunnah wal jamaah, yang kedua bukan ahli sunnah wal jamaah. Ada ulama kata ahli punah waranah boleh, atau ahli bid'ah wa dhalalah. Ahli sunnah wal jamaah lawan dia ahli bid'ah wa dhalalah. So kita nak yang mana? Jadi kita perlu tahulah, kita belajar akidah ni yang pertama sekali itulah nak selamatkan akidah kita daripada kekal dalam neraka. Itu insya-Allah lah boleh kita kata hampir semua dah ada yang tu. Ada yang kedua ni kadang-kadang mungkin masih kita confuse lagi. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan di dalam ahli sunnah wal jamaah sendiri pun ada beberapa mazhab. Di dalam ahli sunnah wal jamaah sendiri pun ada khilaf, ada perselisihan dalam bab akidah, tapi dalam cabang akidah. Dalam cabang akidah, asas akidah tak boleh khilaf. Tak boleh khilaf. Allah satu, Allah dua, tak ada. Dia tak ada khilaf. So dalam ahli sunnah wal jamaah ni dia ada, kita kata, dua fasar.
Fasa yang pertama, fasa yang awal atau dipanggil fasa salaf. Fasa salafus soleh. Cuma dia punya pembahagian tu ulama khilaf. Bila berakhirnya salaf dan bermulanya pasangan dia itu khalaf dia panggil. Salaf ni maksudnya orang awal, orang terdahulu, orang yang awal. Kemudian khalaf ni yang terkemudian, yang terkini lah. Bila dia punya berakhirnya salaf, bermulanya khalaf tu zaman lah, zaman. Jadi ulama khilaf dalam bab ni, ada yang kata 300 tahun, ada yang kata 400 tahun, ada yang kata 500 tahun hijrah, ada yang kata tak, sepanjang zaman bahagi dua, itulah dia. Ada yang kata tak, sahabat tabi'in saja, ada yang kata tak, sahabat tabi'in, tabi'at tabi'in. Macam-macam pendapat. Sebab Nabi sendiri pun tak kata siapa salaf, siapa khalaf. Ini satu terms, ikut masa zaman saja. Cuma kita katalah mana salaf ni orang yang awal-awal dulu di kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in. Cuma tahun dia tu tak ada nas yang betul-betul nak kata tahun sekian maknanya salaf. Lepas tu dah tak salaf dah, semuanya khalaf. Walaupun ada dalil kata khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ulama berdalil kan hadis itu, sebaik-baik kurun adalah kurun aku, kemudian setelah itu Nabi ulang 2 kali, ada hadis ulang 3 kali, ada hadis ulang 4 kali. Azan dah? Dah belum? Oh, 5 saat lagi. InsyaAllah kita sambung lepas azan, InsyaAllah bagi laluan dulu. Boleh sedia dengan soalan? Soal jawab pun boleh, InsyaAllah. La ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh lagi ke? Sampai berapa? Macam mana pihak masjid nak bagi apa ni? Imam dia hak untuk solat ni, hak imam. Kalau imam bangun memang semua kena berhenti. Sampai pukul 10. 8.30. Okey, saya sambung sikit tadi, lepas tu kita buka soalan lah. Mungkin anda nak tanya soalan. Jadi dalam Ahli Sunnah wal Jamaah pun ada beberapa mazhab, atau mazhab ni maksudnya manhaj ataupun metodologi ataupun cara di dalam menyusun sesuatu bidang ilmu tu saja. Dia tak berbeza dari segi isi kandungan tu, tak beza. Jangan kita salah faham akidah salaf, akidah khalaf, akidah mesti minta lagi 2 jam boleh ya? Okey, kita lagi dalam 15 minit insya-Allah. Saya habiskan yang ni dulu, dia buka soalan. Dia tak ada dalam Islam ni akidah salaf, akidah asy'ariyah, akidah maturidiyah, akidah sifat 20. Itu semua istilah-istilah, nama-nama saja. Akidah satu saja, akidah Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Cuma yang beza salaf, tak salaf, asy'ariyah, maturidiyah, sifat 20 itu cara, manhaj, metodologi, mazhab di dalam menyusun, nak menyampaikan akidah itu kepada masyarakat macam mana. Salaf ni
Quran hadis. Tuan-tuan faham Quran hadis ke? Salaf punya manhaj, ulama kaji dah daripada zaman Nabi, sahabat, tabi'in, macam mana ulama salaf dulu susun akidah ke fiqh, semuanya Quran hadis. Imam Bukhari kitabut tauhid, kitabul iman, Imam Muslim dalam Sahih Muslim kitabul iman, ramai ulama susun Quran hadis. Nak tanya tuan-tuan faham ke Quran hadis? Buka Quran je tu kau faham. Allah Ta'ala pun sebut dalam Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dzikri. Ahla dzikri bukan ahli zikir. Ahla dzikri ni maksudnya ulama, tafsirnya ulama. Allah tak kata buka Quran hadis kalau kau tak faham. Kita tak mampu. Kita orang awam, lebih-lebih lagi orang Melayu, orang bukan Arab kan, mana nak faham Quran hadis? Tapi kena ingat Quran sendiri bagi tahu, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Allah Ta'ala menyesatkan ramai orang dengan Quran dan memberi petunjuk kepada ramai orang dengan Quran. Sekarang nak tanya, Quran bagi petunjuk ke menyesatkan? Ini Quran, bukan saya cakap. Yudillu bihi katsira. Allah menyesatkan dengan perumpamaan dalam Quran ramai orang, wa yahdi bihi katsira. Allah bagi petunjuk pun ramai orang Quran. So sekarang ni Quran beri petunjuk ke bagi sesatkan orang? Dan tak mungkin benda tu berlaku. Kalau dah beri petunjuk takkanlah sesatkan. Kalau sesatkan takkanlah bagi petunjuk. Tanaqud, mustahil. Maksudnya orang itu boleh tersesat kerana salah memahami Quran, dan boleh mendapat petunjuk kalau benar pemahamannya terhadap Al-Quran. So kita memanglah ikut Quran hadis, tapi pemahaman siapa? Kita nak ikut pemahaman siapa? Pemahaman sendiri. Betul tak? Kita orang awam tak boleh, bukan kita tolak, kita tak boleh direct Quran hadis. Kita mesti melalui ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama ni pewaris para nabi. So ulama lah yang akan bantu kita menerangkan kefahaman yang benar, kefahaman yang sahih daripada Quran dan hadis. Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah tu dalil dia Quran semua. Mujassimah, Musyairah dalil Quran. Dia bukan dalil Injil, Taurat ke apa ke. Dalil dia Quran. Qadariyah bab takdir, dalil dia Quran. Jabariyah, dalil dia Quran. Macam mana boleh sesat? Sama-sama pakai Quran tapi sesat. Sebab tu kita tak boleh. Memang kita orang awam, kita kena ikut pemahaman ulama. Dan Allah sendiri dah beritahu ayat tadi saya baca, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kan? Dan Nabi pesan, Nabi beritahu la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Nabi dah bagi jaminan umatku takkan berkumpul, majoriti takkan sesat, takkan. Ini jaminan yang Allah bagi kepada Nabi, majoriti umat Islam takkan sesat. Iza ra'aitum ikhtilafan katsira fa'alaikum bisawadil a'zam. Jika kamu melihat ada banyak khilaf, yang ni kata macam tu, yang ni kata macam ni, Nabi kata fa'alaikum bisawadil a'zam. Ikut majoriti. Ikut majoriti. Lianna ummati la tajtami'u ala dhalalah. Tak mungkin majoriti umat ni sesat. So siapa majoriti ulama dalam akidah? Itulah kita ikut. Kita ada ikut minoriti, qalilan ma tashkurun, kata sikit je yang syukur. Apa itu? Ahli syurga sikit. Umat Nabi 3/4 ahli syurga. So, siapa dia majoriti ulama? Nanti kita sambung pada lepas raya insya-Allah. Panjang nak terangkan ni. Nanti kita akan sambung lagi ahli sunnah wal jamaah, dia punya apa beza salaf, apa Asy'ariyah, Maturidiyah, sifat 20 tu macam mana, apa itu sebenarnya, kenapa yang ni tak suka yang ni tolak yang ni. Itu nanti penjelasan dia panjang. Memang sepanjang zaman akan ada cabaran dalam akidah tu sampai kiamat tak selesai. So itulah kita mengaji, kita belajar, kena belajar. Kita belajar insya-Allah. Kalau tak puas hati, tak setuju, kita boleh bincang. Kalau saya sampai benda yang tak betul, tak setuju, kita boleh bincang. Kalau betul saya ajar salah,
majlis akan akan halau saya di sini ya. So dia panggil tu mungkin nak tengok ni betul tak betul ni. InsyaAllah. So ada soalan setakat tu nak tanya. Ada soalan? Jangan malu-malu, jangan segan. Ada soalan? Dalam Quran Allah sebut yas'alunaka, berapa banyak? Dalam Quran berapa kali Allah sebut yas'alunaka anil mahid, yas'alunaka anil ahillah, yas'alunaka anil anfal. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang masalah haid. Mereka bertanya kepadamu tentang masalah sekian-sekian. Perlukah Allah Ta'ala cerita? Mereka bertanya kepadamu. Allah sebut dalam Quran, mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad. Perlukah Allah sebut yang tu? Quran ni bukan, Quran tak akan sebut benda-benda yang tak penting. Allah nak bagi tahu, kata Allah cerita sahabat-sahabat bertanya kepada kamu wahai Muhammad. So perbuatan bertanya itu perbuatan yang mulia. Allah sebut dalam Quran bukan sekali, bukan dua kali, banyak kali. So siapa nak bertanya? Malulah Ustaz kali pertama. Masa berlalu, tu dah solat dah. Ada lagi berapa minit? Siapa bertanya saya bagi RM1. RM1 je. Soalan. Ya bang. Soalan dia tentang Tauhid 3 lah, ataupun jolokan yang diberi Tauhid 3 serangkai, iaitu Tauhid Uluhiyah, Tauhid Rububiyah dan Tauhid Asma'u was Sifat. Itu pun sebenarnya salah satu daripada metodologi juga sebenarnya. Salah satu daripada metodologi yang dipopularkanlah oleh seorang ulama besar, iaitu Ibn Taymiyah. Dia lahir 661, meninggal 728 Hijriah. Dan dia bermazhab Hambali lah. Datuk dia Majiduddin Ibn Taymiyah tu antara mujtahid mazhab dalam mazhab Hambali. Jadi dia biasalah mujtahid. Dia tak mau ikut Asy'ariyah sebagai manhaj yang sedia ada, diterima oleh ulama seluruh dunia ketika itu. Tapi dia biasalah nak buat yang baru, tak ada masalah. Tak ada masalah dalam buat satu kaedah yang baru. Dia susun pengajian akidah itu, tauhid itu dengan cara tauhid 3 serangkai itulah. So ulama kita pun kajilah, bukannya hukum tak boleh, kita tak boleh hukum tanpa mengkaji. So ulama mengkaji, boleh kata saya tak pasti exactly lah dia punya peratusan dia. Paling pun kita kata 70%, 80% okey, tak ada masalah. Mustahil lah 100% sesat, tak kita tak hukum gitu. Ulama kita hukum ada beberapa pendapat, cabang-cabang dalam pengajian itu yang ulama tak terima. Antaranya dalam Tauhid Rububiyah misalnya. Dalam bab Tauhid Rububiyah, dia mengiktiraf akan ketauhidan orang musyrikin. Ini ulama tak setuju. Walaupun dia berdalilkan, dia kata Quran sebutkan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard fayaquluna Allah. Apabila ditanya kepada orang musyrikin itu, siapakah cipta langit dan bumi, dia kata Allah. Dia kata Allah. So dengan dalil ini, bila orang musyrikin kata pencipta langit dan Allah, terus dihukumkan mereka sudah bertauhid dari sudut rububiyah.
Tapi ulama kita tak setuju. Adakah orang kafir kita jumpa, katalah kita jumpa kawan kita yang non-Muslim, siapa cipta langit bumi? Allah. Oh, kau tauhid lah. Macam tu kan kita hukum. Terus dia kata Allah cipta langit bumi, terus hukum dia bertauhid. Mana boleh musyrik dengan tauhid bersatu? Syirik lawan dia tauhid, tauhid lawan dia syirik. Macam mana boleh kata orang musyrik bertauhid walaupun tauhid rububiyah sekalipun? Itu ulama tak setuju lah. Tak setuju. Dia tak apalah pendapat dia, dia ijtihad dia. Okay, yang kedua, dalam banyak lagi ni saya bagi contoh. Tauhid uluhiyah. Dalam bab tauhidiyah ni masalah sikit. Sebab apa? Bila seseorang itu bertawassul, bertabarruk, beristighatsah, maka dia tidak bertauhid uluhiyah. Maksudnya gagal, fail lah tauhid uluhiyah dia, kafir, musyrik. Masalah adakah tawassul itu terus dihukumkan syirik? Jadi ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah semuanya terima tawassul, terima tabarruk, terima istighatsah, tiba-tiba dihukumkan kufur, syirik. Atau mungkin pemahaman dia terhadap tawassul, tabarruk, istighatsah itu mungkin berbeza dengan pemahaman ulama ahli sunnah. Sebab tawassul ni kita mohon kepada Allah, keyakinan kita mesti kepada Allah, manfaat, mudarat semua Allah. Cuma kita guna kabel. Guna kabel tu, guna kabel. Bukan kita guna kabel macam mana yang sembah berhala tu guna kabel juga. Dia kata kami nak mendekatkan dengan Allah, kami sembah berhala. Nah, yang tawassul bukan macam tu. Tawassul tu kita hanya menggunakan nabi ataupun wali-wali atau amal yang soleh sebagai perantara saja untuk dapatkan pertolongan Allah, mohon kepada Allah. Tapi kalau orang tu tawassul kepada wali misalnya, dan dia percaya wali itu bagi manfaat mudarat, itu kita pun setuju, kufur, syirik. Kita setuju. Mungkin pemahaman dia berbeza dari situ kan. Yang itu kita tak setujulah kalau dia pukul rata semua yang tawassul syirik. Kami di Selangor tiap-tiap kali khutbah tawassul. Doa dalam dalam khutbah tu tawassul. Satu Selangor lah syirik lah kan. Bukan saja Selangor saja, negara lain pun banyak lagi. Dalam khutbah baca doa tawassul. Itu syirik ke? Itu tak setuju lah. Tabarruk, ambil keberkatan. Ambil keberkatan daripada peninggalan Nabi misalnya. Ada tak setuju, oh itu bukan ori itu. Itu tak apalah kalau kau meragui benda tu ori tak ori. Cuma kalau ori kau tabarruk ke tak? Kalau betul lah, misalnya lah, kalau betul rambut Nabi, kau boleh tak boleh tabarruk? Sebab ada yang kata, oh rambut tu tak ori, rambut tu palsu, rambut tu, tak apalah. Dalam segi bab ori tak ori itu nombor dua. Masalahnya kalau ori, okey tak okey tabarruk? Syirik ke kalau tabarruk? Itu je. Kalau nak pertikaikan ori tak ori itu bab lain. Ini nak cerita amalan tabarruk itu. Adakah syirik? Ahli sunnah akui ke tidak? Kalau dia tak setuju dah, kalau ori pun syirik juga. Itu memang menyalahi ahli sunnah jamaah. Itu tak setujulah bab tu. Okey, yang ketiga tauhid asma wa sifat. Siapa tak etika Allah ada tangan, kaki, wajah, duduk atas arasy semua, kufur. Tak tauhid asma wa sifat. Masalah kita terima yang tu. Kalau mengisbatkan nas Quran itu semua isbat, mana ada ulama yang berani menafikan Quran? Tak ada satu ulama Asy'ariyah ke apa ke menafikan Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Tak ada siapa berani nafi. Siapa nafi kafir. Ayat Quran mana boleh nafi? Satu huruf pun tak boleh nafi. Tapi makna dia apa? Makna dia kalau kau kata itu maknanya Allah duduk atas arsy, itu ahli sunnah lepas diri. Itu bukan ahli sunnah. Itu bukan ahli sunnah. So dia kata siapa tak percaya Allah duduk atas arsy, siapa kalaulah itulah fahaman dia. Siapa kata Allah tak bertangan, Allah katakan yadullah fawqa aydihim. Memang kita tahu itu ayat Quran. Tak ada siapa ulama boleh berani nafi. Tapi tangan tu apa dia? Itu yang khilaf di situ. Kalau dia kata siapa tolak tangan kufur, kita kata tolak tangan sebagai ayat Quran ke tolak Allah ada tangan? Kita tak ada siapa pun tolak ayat Quran tu yadullah fawqa aydihim.
Siapa berani tolak Al-Quran? Tapi kita tolak makna tangan sebagai anggota. Allah tu ada anggota tangan, itu kita tolak. Tapi kalau dia kata siapa tolak anggota pun kafir, itu kita tak terima. Itu kita tak terima. So kesimpulan dia, tauhid 3 tu bukanlah semuanya batil, ada beberapa yang ulama tak setujulah. Tak setuju. Dan kadang-kadang diajar tak sampai tahap tu. Kalau diajar tak sampai tahap tu, okeylah. Maknanya kita pun, sebab dia tak ada masalah pun dengan akidah Ahlussunnah. Selagi tak ada masalah, okey. Dia nak guna istilah tauhid 3 ke, sifat 20 ke, apa ke, Quran hadis ke, selagi pemahaman tu tak menyalahi Ahlussunnah wal Jamaah, okey. Cuma satu-satu tempat tu macam kita Malaysia kebanyakannya dah terbiasa dengan pengajian sifat 20. Jadi itulah yang kita pakai. Kalau tiba-tiba nak bawa tauhid 3 pun, tengoklah kalau dia dah, kita itu kena rujuklah pihak ni pula, pihak fatwa pula. Sebab setiap negeri dia ada majlis fatwa dia akan pegang ini boleh, ini tak boleh, ini sesuai, ini tak sesuai. Dan kita ada juga, kita rujukan kita tak boleh main pukul kata je. Boleh semua pun kata, atau tak boleh semua pun tak boleh. Itu kena rujuk kepada pihak kuasa. Saya tak ada hak nak beritahu orang ni kena ambil ni. Orang Sarawak, orang Kuching kena ikut saya, tak boleh ikut ni. Saya tak ada hak. Saya sampaikan je. Dia orang panggil tu, mungkin dia orang dah panggil saya ni, mungkin dia orang dah dengar saya punya. Sebab zaman sekarang kan YouTube lah apa semua, saya pun tak tahu saya masuk YouTube ke tak. Mungkinlah daripada situ ke. Tapi dalam pemantauan juga, kalau misalnya sini ramai ni, saya pun tak tahu, adalah wakil-wakil dia kan. Kalau saya sampaikan apa yang menyalahi Ahlussunnah, memang paling tak jumpa dah. Boleh insyaAllah. So seperti yang dijanjikan, cukuplah mukadimah perkenalan. InsyaAllah kita jumpa lepas raya. Jadi setakat tu dulu, apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik kelemahan saya lah. Minta ampun kepada Allah, maaf kepada semua. Mudah-mudahan Allah bagi taufik dan kita faham dan sampaikan, ditangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.